Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan maksud muka surat 94, 7.2, garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, kalau selari itu maksudnya macam ni. Ini dua garis yang selari, ataupun dia straight dua-dua macam ni, ataupun dia tegak dua-dua macam ni. Dia sama, kita panggil selari. Kalau serenjang pula ialah macam ni. Dia buat 90 darjah ataupun macam ni, 90 darjah. Itu kita panggil sebagai serenjang. Jadi kita tengok soalan A. Kita tentukan sama ada garis lurus AB dan CD adalah selari atau tidak. Okey, jadi kalau kita nak tengok selari atau tidak, kita tengok. Kita boleh gunakan formula M Y2 tolak Y1 per S2 tolak X1. Dia kata dua garis lurus dengan keturunan M1 dan M2 adalah selari jika dan hanya jika M1 sama dengan M2. Dia kata selari kalau sama. Contoh dia sini, M1 awak dapat 2, keturunan yang kedua pun awak dapat 2. Jadi kita boleh kata dia selari. Sebab dia bukit dia yang sama. Contoh ini dengan ini. Ataupun makin cerun. Ini dengan ini. Bukit kan? Ini bukit. Ini kurang cerun. Maksudnya dua ni makin cerun. Ini kurang cerun. M dia akan sama. Keturunan dia sama, dia akan jadi selari. Jadi first, kita cari M dia. Sini kita tanda XY. Sini kita tanda XY. 1, 1, 2, 2. Jadi Y2, 5 tolak 1. Bahagi dengan 6 tolak 2. 4 per 4 sama dengan 1. Satu lagi ialah ni M1. Itu lagi ialah M2. Ni dengan ni. Okey, sama juga XY. 1, 1, 2, 2. Jadi Y2 ialah 4 tolak negatif 1 bahagi dengan 2 tolak negatif 3. 5 per 5 sama dengan 1. Oleh sebab itu dia adalah selari. Dan garis AB dengan CD selari. Okey, seterusnya nombor 2 dengan nombor 3 cikgu nak awak try jawab. Cikgu pergi ke soalan B. Tentukan sama ada setiap pasangan garis lurus berikut adalah selari atau tidak. Jadi daripada sini Y sama dengan 2X tambah 1. Kita tahu samaan dia ialah Y sama dengan MX tambah C. Jadi yang ni ialah M ni ialah dia punya keturunan. Jadi dekat sini kita boleh baca yang ni adalah M dia. M dia adalah 2. Seterusnya yang ni persamaan yang kedua ni kita kena ubahkan. Jadikan dia persamaan umum yang ini. Jadi dia akan jadi 4X tolak 2Y sama dengan 7. 2Y ni cikgu jadikan dia positif dulu. 7 cikgu pindah ke sana. Dia akan jadi 4X tolak 7 sama dengan 2Y. Cikgu nak Y, jadi kita bahagikan. Y sama dengan 4 per 2X tolak 7 per 2. Maknanya kita bahagi 2 sini, kita bahagi 2 sini. Yang ni kita boleh kecilkan. Akan jadi Y sama dengan 2X tolak 7 per 2. Jadi kalau awak tengok dekat sini, yang ni M dia 2, yang ni M dia pun 2. Oleh sebab itu, dia adalah selari. Kena sebut macam ni. L1 adalah selari dengan L2. Kita sebut L1 selari dengan L2. Okey. Seterusnya, sama yang kedua awak cuba buat. Cikgu tunjuk yang ketiga. Okey, L1 dia bagi 5Y sama dengan 3X tolak 10. Jadi cikgu nak Y. Cikgu akan bahagi dengan 5. Dia akan jadi 3 per 5X tolak 10 per 5. Bahagi 5, bahagi 5. Seterusnya L2 ialah tukarkan persamaan garis lurus dalam bentuk arm dan bentuk pintasan kepada bentuk keturunan. Okey, mesti kita kena tukar kepada bentuk keturunan. Okey, jadi yang ni X per 15 tambah Y per 9 sama dengan 1. Jadi macam mana kita nak hapuskan dia? Kita akan darab dengan yang paling besar sekali. Jadi kita akan darabkan dengan
15. Jadi dia akan jadi N, yang ni terus hapus, jadi X tambah yang ni CV3, 1 kali 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, dia akan jadi 5Y per 3 sama dengan 1 kali 15 15. Yang ni ada lagi 15. Seterusnya ada lagi 3, jadi kita darab lagi dengan 3, akan jadi 3X, ini potong, tambah 5Y sama dengan 45. Ini kita pindah ke sana, dia akan jadi tolak, jadi 5Y sama dengan tolak 3X tambah 45, Y sama dengan, ini bahagi 5, jadi negatif 35X tambah 45 bahagi 5 ialah 9. Jadi kita tengok dekat sini, ini M dia ialah 3/5, yang ni M dia ialah negatif 3/5. Positif dengan negatif, jadi oleh sebab itu L1 dan L2 tidak selari. Okey, kalau positif maksud dia kecurunan naik bukit. Kalau negatif maksudnya kecurunan turun bukit. Jadi confirmlah dia tak selari. Okey. Seterusnya kita tengok soalan C. Dia kata diberi bahawa PQ adalah selari dengan RS, cari nilai K dan kecurunan PQ. Ini dia dah kata dia adalah selari. Jadi kalau selari, M dia akan jadi sama. Jadi first kita uji X1 Y1, X2 Y2. Okay. M akan dapat Y2 tolak Y1, negatif 2 tolak 10 bahagi dengan K tolak kosong ialah K. Jadi negatif 12 per K. Yang ni pula ialah sama juga. Yang ni X1, yang ni Y1, yang ni X2, yang ni ialah Y2. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1. Cikgu padam sikit nak bagi nampak. Y2 ialah negatif 9 tolak Y1 ialah 15. Okay. Jadi negatif 9 tolak 15 bahagi X2 ialah 12 tolak dengan kurungan 36 tambah K, kena kurung. Jadi tekan kalkulator, tolak 15 tolak 9 ialah negatif 24 per dengan 12 tolak 36 ialah negatif 24 tolak tambah ialah tolak K. Itu cara nak kembangkan dia. Seterusnya dia kata selari, jadi yang ini akan sama dengan yang ini. Jadi kita keluarkan ini M1, ini M2. Jadi ini sama dengan ni. Negatif 12 per K akan sama dengan negatif 24 per tolak 24 tolak K. Jadi yang ni kita kurung, ini pergi sana darab, ini pergi sana darab. Jadi akan jadi negatif 12 darab dengan negatif 24 tolak K sama dengan negatif 24 K. Okay. Ini cikgu pergi ke sana jadi bahagi. Jadi tolak 24 tolak K sama dengan negatif 24 K bahagi negatif 12. Negatif hapus. Ini tinggal lagi 2K. Jadi tolak 24 tolak K sama dengan 2K. Ini pergi sana dia akan jadi tambah. Jadi 3K. Jadi K sama dengan negatif 8. Pergi sana bahagi. Okay, seterusnya nombor 2 cikgu nak awak try buat nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4. Sekian. Sekian, terima kasih.